mengejar rezeki, menjemput impian. Baik, terima kasih Irfan dan juga Syafiqah di Selamat Pagi Malaysia bersama Edwin dan juga Ikle dari Konti Sabah FM. Ya, terima kasih juga. Dan kita teruskan bersama dalam Selamat Pagi Malaysia di Sabah FM hari ini. Istimewanya dalam Apa Cerita Kamurang. Betul. Ini kita bergabung bersama rekan-rekan kita di stesen lain. Jadi terus kita ke Sandakan FM bersama dengan Wan dan juga Didi. Hari ini diorang tuan rumah. Diorang jadi host kita. Jadi silakan. Wan dan juga Didi. Ya, terima kasih Edwin dan juga Ikle di Sabah FM. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani untuk seluruh pendengar dan juga penonton setia Radio RTM di mana juga anda dapat dengarkan dan juga ikuti kami untuk pagi ini bersama-sama Wan. Ya, dan menerusi seleksi konti untuk pagi ini bersempena dengan Tahun Melawat Malaysia 2026, cuti Malaysia. Okey, kita bawakan tajuk berkenaan dengan lokasi-lokasi ataupun tempat-tempat menarik yang ada di kawasan masing-masing kan, Di? Betul. Dan begitu kita nak sapa kawan-kawan kita di Keningau FM. Kita ada Aida. Selamat pagi, Aida. Ya, selamat pagi semua. Hai. Itu dia, lambai-lambai Aida di sana. Kita juga ada DJN di Tawau FM, stesen pilihan anda. Hai, selamat pagi kawan-kawan. Ya, dan juga rakan kita di Labuan FM. Kita ada Hebri dan juga Shima. Halo. Ya, selamat pagi. Selamat pagi semua. Itu dia. Malah Wan, pagi ni seperti mana yang kita wawarkan bersama pendengar kita di Sandakan FM dan juga rakan-rakan yang lain berkenaan dengan Tahun Melawat Malaysia, dan kita ingin kongsikan tempat-tempat menarik yang ada di kawasan masing-masing. Dan untuk di Sandakan pagi ini kita kongsikan ada dua lokasi yang menarik di Sandakan dan juga di Kinabatangan. Ya, di Sandakan ini kita nak kongsikan adalah Rumah Agnes Kids yang merupakan sebuah muzium bersejarah di Sandakan yang terletak di Jalan Istana Sandakan. Ya, rumah ini dinamakan sempena dengan nama penulis Amerika iaitu Agnes Newton Kids yang memperkenalkan Sabah kepada dunia melalui karyanya yang bertajuk Land Below the Wind pada tahun 1939 yang sehingga kini menjadi jolokan untuk negeri Sabah iaitu negeri di bawah bayu. Dan juga rumah ini bercirikan zaman kolonial mempamerkan pelbagai perawat antik dan juga pelbagai replika menarik. Itu dia Wan, ya. Agnes Kids. Dan dari Sandakan kita terus ke Kinabatangan pula Wan, di mana merupakan tumpuan bersempena dengan pilihan raya kecil PRK 187 Kinabatangan dan juga DUN N58 Lamak, yang mana kita bawakan untuk pagi ini sebuah tempat menarik di sana iaitu Agop Batu Tuluk. Ya, Agop Batu Tuluk merupakan salah satu tempat menarik di Kinabatangan, yang mana Batu Tuluk adalah sebuah bukit batu kapur setinggi 39 meter dan mempunyai 3 gua di dalamnya Wan, ya, iaitu gua atas, gua tengah dan juga gua rendah. Di mana Agop Batu Tuluk telah pun diisytiharkan sebagai sebuah muzium pada tahun 1996, manakala pada 25 Mac 2013 tempat ini pula diwartakan sebagai salah sebuah tapak warisan negeri Sabah. Itu yang ada menarik, tempat menarik di Sandakan dan juga di Kinabatangan. Dan seterusnya kita nak tahu juga kan tempat-tempat menarik yang ada di Tawau. Kita bersama dengan rakan kita N di Tawau FM. Silakan N. Terima kasih Didi dan juga Wan dari Sandakan FM berkaitan dengan tajuk kita pagi ni, sempena Tahun Melawat Malaysia 2026 kan. Kalau di Tawau banyak sebenarnya tempat-tempat yang menarik, kita boleh jalan-jalan, boleh lawati. Kali ni saya berkongsikan pula dua tempat yang rakan pendengar kita boleh explore bila ada masa terluang. Yang pertama adalah Museum Koko Teguan, tempat yang sangat menarik untuk dikunjungi kerana menawarkan pengalaman interaktif tentang sejarah dan juga proses pembuatan koko dari biji sampailah dia jadi coklat. Jadi pengunjung pun boleh belajar, boleh melihat secara langsung, boleh juga rasa produk-produk koko segar seperti minuman coklat panas, bar coklat dan juga popcorn koko yang dijual terus dari kilang. Dan yang menariknya juga satu-satunya muzium koko di Malaysia dan menawarkan DIY coklat. Jadi siapa yang peminat pencinta
coklat ni, bolehlah mengunjungi Museum Koko Teguan. Dan seterusnya Pasar Tanjung Tawau. Ini memang wajib lah mau pergi Tawau kan, memang kena wajib pergi Pasar Tanjung Tawau sebab dia ada betul tempat tumpuan. Dia ada 6,000 gerai. Macam-macam dia jual. Mau cari sayur, hasil laut kering, mau cari batik, peralatan dapur, buah, kuih-muih, semua macam-macam ada. Ada juga barangan yang didatangkan. Salah satunya ada baju-baju batik. Amplang. Betul. Keropok amplang. Sana lah orang borong semua. Kalau dari Semenanjung mai datang ke Tawau, mesti wajib mau borong. Amplang ikan masinnya, ikan keringnya. Betul. Dan juga barangan yang didatang dari Indonesia sendiri. Itulah antara tempat-tempat menarik di sekitar daerah Tawau. Banyak lagi tapi nantilah kita kongsikan. Itu dari Tuan FM. Ya. Terima kasih Em. Terima kasih kembali. Kita pula ke Keningau. Ke Keningau bersama dengan Aida. Silakan Aida. Ya, baik. Terima kasih Wandi. Okey, untuk topik kita pagi ni kan berkenaan dengan Tahun Melawat Malaysia lah. Dari Keningau juga ingin berkongsi dua tempat yang menarik di kawasan pedalaman ni khususnya ya. Satu di Keningau ni, kalau mau datang Keningau, okey, boleh datang terus ke Pusat Kraftangan Keningau. Pusat Kraftangan Sabah, di mana tempat ini sesuai untuk anda yang ingin mencari cendera hati tempatan kan, belajar tentang seni kraftangan Sabah ataupun mengalami sendiri proses pembuatan kraft. Ia juga sering orang bilang jadi lokasi pameran dan jualan sempena festival tempatan. Dan juga kalau tadi di Tawau ada kongsi pasal koko di Keningau, terkenal dengan Kopi Town Sabah. Jadi jangan lupa cuba kopi tempatan serta lautan kilang kopi untuk melihat proses pembuatan kopi tempatan dan juga mencuba orang bilang kopi harum serta kaya rasa. Dan juga terkenal dengan kebudayaan Murutenem, Pusat Kebudayaan Murutenem. Di mana pusat budaya memperlihatkan sejarah seni bina. Ya, masa mencemburi kita Wan. Kita terus ke Labuan FM pula. Silakan Labuan FM. Hebri dan Shiva silakan. Wandi di Sandakan FM. Okey, baik, daripada kami juga turut tidak ketinggalan untuk kongsikan pula tempat yang menarik yang ada di wilayah Persekutuan Labuan yang boleh orang ramai kunjungi. Antaranya adalah Taman Damai ataupun Peace Park Layang, yang mana di Taman Damai ini telah dibina untuk memperingati mereka yang telah terkorban di Pulau Borneo dan di kawasan perairannya semasa Perang Dunia Kedua. Dan di samping itu juga taman ini juga adalah sebagai untuk mendoakan wujudnya kedamaian di dunia ini dengan harapannya akan menjadi tanda rasa persahabatan dan muhibah antara kedua-dua negara, iaitu Malaysia dan juga Jepun. Dan pembinaan Taman Damai telah dapat disempurnakan dengan kerjasama daripada Kerajaan Malaysia, Kerajaan Negeri Sabah, Majlis Perbandaran Labuan dan juga Kerajaan Jepun. Dan pembinaannya juga terlaksana dengan sumbangan yang besar oleh Japan Shipbuilding, Sasagawa dan juga sokongan daripada keluarga-keluarga mereka yang telah terkorban, rakan seperjuangan mereka dan juga daripada firma-firma perindustrian. Itulah ya Hebri dan Shima, perkongsian dari Labuan. Okey, pagi ini kalau ada masa kita ke Labuan ya. Dan seterusnya kita ke Sahabat FM pula. Rakan kita Edwin dan juga Iqlair. Terima kasih Shima dan Hebri. Ya. Sama-sama Wandi di Sandakan FM. Baik, kalau di Kota Kinabalu ini memang menjadi tumpuan lah sebab dia menjadi gerbang pintu masuk ke negeri Sabah. Betul. Jadi kalau di Kota Kinabalu ini yang menjadi tumpuan kawasan pulau. Betul. Pulau layang-layang, pulau ataupun Taman Tunku Abdul Rahman menjadi tumpuan snorkeling, diving. Kalau di sekitar pantai saja, Pantai Tanjung Aru ada, di Tuaran pun ada. Memang jadi tumpuan untuk pelancong asing. Ya, dan selain pada pulau, tumpuan pulau yang sangat cantik, kita juga kalau datang ke Sabah tidak asing kalau tidak datang ke Kundasang. Kundasang tempat yang sejuk, tempat yang sangat menarik untuk dilawati. Selain daripada boleh menyaksikan Gunung Kinabalu yang begitu tinggi di Asia Tenggara ya, dan juga boleh menikmati udara yang sangat nyaman. Jadi kena wajib datang ke Sabah, datang ke Kundasang juga. Ya, jadi itulah perkongsian kalau sekitar KK ini banyak tempat, tapi itu antara yang jadi tumpuan lah. Betul. Jadi itulah perkongsian tempat-tempat menarik yang ada di negeri Sabah dan juga di Labuan ini yang kita kongsikan bersama-sama dengan rakan-rakan penonton di Sabah Malaysia dan juga pendengar-pendengar setia radio RTM. Ya, betul. Dan kita serahkan semula bersama rakan kita Edwin dan juga Iqlair untuk sama-sama dengan rakan penampai di TV1 dalam segmen Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih Wan dan juga Didi perkongsian bersama dengan rakan-rakan kita di stesen daerah juga lain dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Semoga menjadi manfaat dan juga info untuk anda
melancong ke negeri Sabah. Kita kembali bersama dengan Irfan di Selamat Pagi Malaysia. Lambai sikit semua. Bye. Bye.